Walaupun ramai yang request, tapi Rena memang sengaja tidak komen daripada awal. Sebab Rena tahu based on my experience buat divorce and marriage, curang di dalam rumah tangga ataupun berselingkuh memang banyak komplikasinya. Untuk rumuskan kes ni, Aiden dan Amy adalah satu pasangan yang telah berkahwin di Singapura dan telah berpindah ke Indonesia untuk pekerjaan. Mereka ada 4 orang anak dan salah satu daripada anak mereka itu masih bayi. Isu viral ini bermula apabila Amy pergi ke social media dan memberitahu bahawa Aiden, suaminya, telah berselingkuh dengan PA dia. Dikabarkan penyondol atau pelakor dalam kes ini adalah Tisha Ernie, iaitu seorang warga negara Indonesia. Jadi kes ini menjadi satu isu undang-undang international di mana pelakornya adalah warga negara Indonesia, suaminya adalah warga negara Singapura dan isterinya adalah warga negara Korea. Perkara yang memburukkan lagi keadaan adalah isu hak penjagaan anak-anak. Dan ini menjadi poin utama Amy apabila dia meminta simpati dan pertolongan daripada warga internet. Masalahnya di sini, si suami telah membawa lari anak-anak tersebut ke Malaysia. Dan video yang menunjukkan pelakor itu aktif mengambil anak itu daripada ibunya menjadikan isu ini lagi parah. Sepatutnya apabila berlaku perkara sebegini, benda pertama yang kita perlu pastikan adalah jurisdiction. Ini bermaksud undang-undang apakah yang perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya ini ditentukan berdasarkan di mana anda berkahwin dan di mana perkahwinan itu telah didaftarkan. Jadi, jika Amy dan Aiden berkahwin di Singapura dan mendaftarkan perkahwinan mereka di sana, undang-undang Singapura lah yang akan digunakan walaupun Amy adalah warga negara Korea. Dan sejujurnya, undang-undang Singapura, tak kisahlah civil ataupun syariah, is quite organised and well implemented. Selain itu, korang perlu tahu yang kes yang berkaitan dengan suami isteri adalah berbeza dengan kes yang berkaitan dengan hak penjagaan anak-anak. Jadi walaupun punca runtuhnya perkahwinan kamu adalah perselingkuhan ataupun cheating, yang obviously ramai tak boleh terima atau maafkan, tetapi perbuatan itu tak semestinya menjejaskan kedudukan anda sebagai ibu atau bapa kepada anak-anak tersebut. And this brings us to hak penjagaan anak-anak. Again, the jurisdiction most likely depends on where the children are staying and their nationality. Dan di Singapura, Malaysia dan Rena juga percaya di Indonesia, bila terdapat kes perceraian dan hak penjagaan anak-anak, biasanya kepentingan anak-anak itu adalah prioriti. Sebagai seorang ibu dan juga ex-pengamal undang-undang, Rena agak kecewa dengan cara influencer dan juga sokmed expose anak-anak Amy dalam kes ni. Sepatutnya kalau kes ni dikendalikan dengan baik, mahkamah yang patut interview anak-anak tersebut. Dan etika mahkamah adalah sangat ketat. You're not even supposed to put children on the stand in open court. Hakim sendiri akan membuat satu temu bual private dengan anak-anak tersebut di dalam kamar hakim. Dan ini untuk memastikan hasrat sebenar anak tersebut boleh didengar tanpa sebarang pressure atau influence daripada ibu bapa atau keluarga. Benda ni mungkin nampak remeh pada orang biasa, tapi for children, this impacts them deeply. Identiti anak-anak sepatutnya sentiasa dilindungi, tapi instead, now we know their names, how they look like, and worse, we know exactly what they say about their parents and what problems they have at home. Adults can be mean, but children can be meaner. So I really feel for the kids who have to probably go to school and not only their teachers but their friends and peers knows what's going on behind closed doors. Sekarang ini memang terlalu banyak tuduhan seperti bapa mereka tidak pulang dan tidak menjaga anak-anak, ataupun ibu mereka adalah seorang alkoholik yang selalu verbally and mentally abuse them. Apa-apa pun kita tiada di posisi mereka. It could have been a loveless marriage, which is hard. It could have been postpartum depression, which is also hard. It could also be financial, career pressure, or the fact that they're living with in-laws. So memang terlalu banyak legal aspect yang kita perlu lihat untuk memastikan apakah yang terbaik untuk anak-anak ini. Kami sebagai netizen juga perlu berwaspada jika ada influencer yang mengatakan mungkin Amy mahu mengancam dirinya atau anak-anaknya disebabkan insurans, sebab kononnya dia mahukan duit tebusan insurans itu yang lumayan. Korang kena faham that this is not gossip. This is a criminal allegation that is very serious. Jadi tolonglah berpada-pada dengan apa yang korang dengar dan percaya.